إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن صعب سهلا إن شئت سهلا. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آمين يا رب العالمين. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang mulia dan dihormati, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali lagi kita semua diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam sebaik-baik tempat dan sebaik-baik majlis. Mudah-mudahan tuan-tuan kita semua senantiasa istiqamah, berterusan dan bersemangat untuk mendalami ilmu agama, dan mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan dan manfaat daripada pertemuan dan juga majlis kita pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung bab munakahat, muka surat 877 tu je. Perenggang yang pertama daripada bawah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ulumi fid darin amin. Kadar nafkah isteri dikira berdasarkan keadaan suami. Baik, apabila seseorang berkahwin, apabila kahwin, maka berlakulah tambahan tanggungjawab ke atas si suami nombor satu. Apabila kahwin bukan sekadar suka-suka. Kita tengok orang kahwin ni suka sangat-sangat kan. Memanglah suka sangat-sangat hari majlis raja sehari. Tetapi hakikatnya apabila kahwin bertambah tanggungjawab. Hari Ahad lepas pergi majlis perkahwinan jemaah kita di Kelang. Jadi dia buat ke dewan ke hall, sewa nampak mahal. Tapi begitulah kebanyakannya apabila permulaan kepada perkahwinan, sepatutnya kita cari dengan keberkatan, bukan dengan cara pakaian pengantin yang ketat-ketat, bersolat yang lebih-lebih di khalayak ramai, kemudian ambil gambar atas petah pula, ikut juru gambar suruh. Juru gambar kata belaga belakang gitu. Juru gambar kata peluk sikit, peluk depan orang ramai.
Jurugambar kata buat dekat rapat hidung. Allah Akbar. Sebab apa jadi ikut jurugambar suruh. Masya Allah, tabarakallah. Halal haram, menimbulkan fitnah. Macam mana di khalayak ramai boleh tak berkelakuan kedemikian? Dikebelakangkan. Nombor satu, nak puas hati dengan kesenangan yang sementara untuk sehari itu. Tapi hakikatnya pengantin lelaki itu lebih pada tu. Bukan itu tanggungjawab kamu bila kami jaga isteri daripada dipertontonkan kepada orang ramai. Kalau nak keluar boleh, jangan dengan pakaian yang menarik perhatian orang lain. Itu seumpama nak pertontonkan isteri ke layak ramai. Tambah-tambah sekarang ada Facebook, ambil gambar dengan isteri, post dalam Facebook dengan pakaian cantik, dengan make up apa, dipertontonkan. Saya pun pelik lah. Kalau saya tak suka isteri saya orang pandang-pandang, tuan-tuan saya tak tahu. Orang duk pandang-pandang isteri kita suka tak? Tapi itulah hakikat yang dilakukan oleh sebahagian suami yang tidak memahami dan mengerti betul-betul mengenai tanggungjawab dia. Qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara anak isteri kamu, yakni daripada kelakuan mereka, pertuturan mereka, pemakaian mereka, supaya tidak mereka terjerumus ke dalam api neraka, kata Allah. Pelihara mereka daripada api neraka. Pelihara nak jaga macam mana? Bukan jaga dia jangan terbakar. Jaga tutur kata dia supaya dia bercakap perkataan elok-elok. Jaga pemakaian dia supaya mematuhi syarak. Jaga pergaulan dia supaya tidak melebihi batas yang ditetapkan. Pelihara anak isteri kamu daripada api neraka. Kena tegas. Pelihara betul-betul tuan-tuan. Tanggungjawab itu bukan mudah. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Tetapi perlu diberi satu perhatian yang sangat-sangat berat. Baik, kadar nafkah suami. Selain daripada itu, tajuk yang kita nak bincang pada malam ini, kadar nafkah. Selain daripada tanggungjawab yang sangat-sangat banyak, bahkan sangat-sangat berat untuk dipikul oleh seorang suami. Ni kita semua, termasuk saya, nak pikul ni berat, tuan-tuan. Saya pada tu ada tanggungjawab nafkah yang kemungkinan kat sini insya-Allah boleh dikatakan majoriti di kalangan kita mampu pikul. Tanggungjawab nafkah ni mampu pikul semua. Tapi tanggungjawab nak jaga kelakuan, tanggungjawab nak beri faham agama tu yang payah nak pikul. Setakat nak beri makan minum ni insya-Allah saya yakin tuan-tuan beri cukup. Kalau naik atas kilo tu 70 ke atas berlaku isterinya. Cukup nak beri tahu nafkah makan minum lah. Kalau naik atas kilo lah. Okey. Nafkah berdasarkan keadaan suami. Masya Allah, tabarakallah. Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat yang maha pemurah lagi maha mengasihani dan kasihan belas, dia tetap walaupun kamu kahwin, nafkah banyak mana kena beri, ikut kemampuan kamu wahai suami. Tidak memberatkan. Saya orang tak ada pitih, tak apa, kadar nafkah cara tak ada pitih. Ikut keadaan suami. Nafkah yang mesti diberikan kepada isteri mempunyai kadar tertentu. Masya Allah. Tulisan pun jadi bayang-bayang dah. Allahu Akbar. Kena tengok, kena celak luah dah sekarang. Tak boleh. Haji nak bagi kacamata dah. Masya Allah. Tanda-tanda dia lah ni. Tanda-tanda dia ni. Apabila mata kabur, kata orang tua, tanda dia tu. Gigi gugur, letak gigi palsu pula. Mata kabur, letak kacamata. Uban bertabur, inai pula. Hakikatnya dekat dengan pintu kubur, tapi tak ingat lah, sebab habis kita tukar. Gigi tak ada, letak gigi comel lagi, tukar semua. Jadi peringatan tu hilang gitunya.
Nah, tapi kalau mata kabur kena pakailah kacamata. Kata nak datang masuk masjid ni 3 kali masuk parit, tu masalah dah. Tapi tak salah. Nak inaikan rambut hitam pun tidak salah dari segi agama. Tapi itu peringatan. Saya pun tak sangka lah tiba-tiba. Memang tak boleh celak macam mana pun. Ya Allah, sebelum ni penuh yakin. Mata aku cukup terang. Allah tarik sekejap saja. Ya, kita ni siapa? Tak ada apa-apa pun kalau tidak dengan bantuan daripada Allah. Nafkah yang mesti diberikan kepada isteri mempunyai kadar tertentu, walau bagaimanapun jumlah dan jenisnya berbeza berdasarkan kemampuan suami. Ada kadar tertentu, banyak ni. Tetapi walaupun begitu, tengok keadaan suami. Dia ada kadar dia, tetapi bukan satu kadar. Dia ada 3 keadaan. Contohnya, banyak ni hingga banyak ni. Tak lebih, tak kurang. Tapi tengah-tengah tu ada beberapa jenis kadar mengikut kepada kemampuan suami. Kedudukan isteri, kaya, miskin, berketurunan dan lain-lain. Kedudukan isteri. Ada isteri kaya, ataupun dia miskin, berketurunan, yakni keturunan dia keturunan hebat-hebat. Hebat-hebat ni keturunan biasanya sama ada keturunan raja-raja ataupun keturunan Said, keturunan Nabi. Itu keturunan hebat-hebat. Tidak mempengaruhi kadar tersebut. Kewajipan suami banyak mana, isteri walau macam mana kita ambil dia daripada istana sekalipun, kita ambil dia daripada pondok buruk sekalipun, kita ambil dia daripada mana-mana sekalipun, sedikit pun tidak mempengaruhi banyak mana nafkah yang kita perlu beri pada dia berdasarkan keadaan diri dia sebelum tu. Tidak mengubah apa-apa, melainkan yang menentukan kemampuan suami. Bukan kata ambil kira dengan kehebatan, kelebihan dan kekurangan yang ada pada isteri. Kaya, miskin, keturunan, apa semua tidak mempengaruhi kadar tersebut. Ini kerana faktor yang diambil kira ialah kemampuan. Siapa? Suami. Faktor ini merujuk kepada pemberi nafkah, bukan penerima nafkah. Bukan isteri tapi suami. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. Bermaksud, hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Orang yang mampu beri nafkah, banyak mana dia kena beri menurut kemampuannya. Sesiapa yang disempitkan rezeki dia sepatutnya dapat 100 sehari, tiba-tiba dapat RM70 sehari. Contoh perbelanjaan dia perlu 100. Maka hendaklah memberi nafkah daripada apa yang diberikan Allah kepadanya sekadar yang mampu. Siapa-siapa miskin, kamu jangan bimbang. Allah, macam mana ni Ustaz, saya tak tertunai nafkah terhadap isteri saya, makan ala qadar saja. Tak tertunai dah tu. Entah orang lain maha-maha saja, siakak sibuk. Jangan kira orang yang lebih. Ikan kembung 3 rasa pun tak apa, dah mampu ikan kembung 3 rasa. Jangan kira orang lain. Kalau mampu telur gulai saja, telur gulai lah kemampuan. Cukup ke tak? Adakah lepas tanggungjawab saya beri nafkah kepada dia? Kawan-kawan dia Masya Allah makan sedap-sedap. Isteri saya mampu macam tu saja. Apa dikira mengikut kemampuan kamu. Kamu mampu banyak tu lah. Kalau sampai tak mampu tunai nafkah, isteri berhak tuntut fasakh, tak ada masalah.
Oh, tak selesa lah. Apa ni abang bagi makan kailan saja, ikan masin tak ada. Dah. Kailan potong bajet, kailan saja. Tak boleh ni abang macam ni. Tak cukup ni beri makan, tak payah cakap banyak. Rasa tak puas hati, boleh tuntut fasakh. Pergi pejabat qadi, saya minta supaya perkahwinan saya dibatalkan kerana suami saya tidak mampu memberi rezeki yang sepatutnya. Macam tu je. Jangan duk membebel banyak-banyak. Kalau sayang lagi kat suami, terima. Kita pun tengok suami kita, tahu kadar kemampuan dia berapa banyak, terimalah sebanyak mana yang dia beri. Kita sayang lagi kat dia, membebel pun tak ada guna. Dia mampu setakat tu. Tak perlu membebel, pergi kerja, apa ni malah kerja. Dah, abang kerjalah abang, saya doakan mudah-mudahan abang murah rezeki. Baru betul. Doa murah rezeki, doa mudah urusan. Pergi, apa malah ni, kerja kuat sikit. Kadang-kadang dengan kekerasan, suami pun sama, tegur ada kala kena keras. Tapi kalau sentiasa keras, tak lembut pun hati isteri. Tak lembut pun. Kadang-kadang kalau tak melawan pun, dia kat dalam ni duduk marah. Tegas perlu ada, tapi bukan sentiasa. Lebih lagi doa, ya Allah, lembutkanlah hati aku sekeluarga. Jangan duk minta lembut hati isteri saja. Ya Allah, lembutkanlah hati isteri aku. Hati kita kerah kekong, tak minta hati kita. Ya Allah, lembutkanlah hati kami sekeluarga. Ya Allah, lembutkanlah hati aku dan hati anak isteri aku, supaya kami semua mudah terima nasihat yang benar. Doa. InsyaAllah, Masya Allah. Allah nak beri, kita tak tahu bila. Tetapi bila Allah nak beri, semua boleh jadi. Mintalah apa-apa permintaan. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Anak pun begitulah. Doa yang baik-baik untuk mereka, insya-Allah akan sampai masa doa kita diperkenankan. Tetapi lambat sangat. Allah nak uji, Allah nak beri pahala kalau kamu bersabar. Allah nak beri kebaikan yang lebih lagi. Sehingga kan ada sahabat Nabi, apabila Nabi dipulau oleh penduduk Mekah kerana menyebarkan Islam, jangan berurusan dengan Rasulullah, jangan berurusan dengan orang-orang yang menyokong Rasulullah. Akhirnya sahabat-sahabat nak pergi membeli makanan, tidak dijual oleh penduduk Quraisy. Tak boleh, kita pulau. Akhirnya nak cari, nak pergi, nak beli apa? Nak beli beras, nak beli roti, tak jual. Nak beli lauk pauk, tak jual. Nak apa-apa tak jual. Sehingga kan para sahabat dan Nabi sendiri terpaksa memakan daun-daun kayu yang kering. Sampai tahap tu 2 tahun lebih kurang. Lalu ada sahabat dengar suara berbisik, ya Rasulullah, doalah pada Allah, tak tahan ni sampai tahap makan daun kering. Doalah kepada Rasulullah supaya Allah berikan pertolongan dia. Nabi jawab, Nabi kata, kamu tak sabar. Kamu tak sabar. Ingat aku tak berdoa dah. Allah nak beri bila, suruh kat dia. Tak payah nak push. Allah tahu mana yang baik dan mana yang tidak untuk kita. Kaya lebih baik untuk kamu tau. Ya, kaya lebih baik untuk saya. Saya jadi orang pemurah, saya tak mau minta-minta. Mu cakap, tetapi bila mu kaya tak tahu lagi. Memang mu cakap macam tu sebelum kaya. Ada seorang jemaah di Subang. Dia bukan setakat jemaah yang hadir majlis kuliah apa semua, bahkan dia senantiasa ditolak untuk naik jadi imam. Sebab dia banyak hafal Quran dan bacaan dia memang sedap. Jadi dia sebahagian daripada imam latihkan jemaah lah. Kalau tak ada imam itu, naik. Dia naik. Dan kehidupan dia nak mencari rezeki yang berkah. Tak silap saya, dia kerja bank ke apa. Dia kata sebab tempat kerja dia berkait dengan riba, walaupun gaji banyak, dia nekat untuk berhenti. Akhirnya berhenti.
Berhenti sebelum berhenti tu dia belajar dahulu. Dia ada pergi belajar memasak dengan satu masakan. Akhirnya dia memasak, dia pandai memasak. Apabila pandai memasak, dia tak terus buka kedai. Takut orang panggil, "Wah, aku pandai dah, syok sendiri." Oh, sedap dah kita seorang teras, sedap sama. Jadi dia buat masakan tu, dia jamu kat jemaah seorang. Satu masakan, satu menu ya dia buat. Dia jamu kat jemaah seorang. Seorang, "Oh, tawak ni macam ni, kita mana kena selera macam ni." Okey, 2 hari 3 hari lepas tu dia memasak, dia beri pula kat jemaah dia jamu. "Oh, apa ni tak boleh ni, manis sangat ni, garam kurang ni." 2-3 hari lepas tu dia memasak pula, beri makan. Nah, nasi Arab. Ini kurang repah ni. Beberapa kali dia jamu lebih kurang 20 orang jemaah. Sedap dah senang Ustaz. Sedap sungguh dah nasi Arab dia. Capo. Tapi kami kata, kurang sedap lagi lah, supaya dia buat lagi, belanja lagi kami. Supaya jamu lagi. Sepatlah 2-3 kali lagi. Tipu. Dosa tu sebenarnya. Tipu macam tu. Akhirnya memang jemaah kat tangan gini semua. Baru dia buka kedai. Tak silap saya, daripada 2 pintu sekarang 5 pintu kedai dia. Masya Allah, tabarakallah. Orang daripada pertama orang nak masuk kedai Arab ke, tak, saya orang Melayu. Oh, tak apa, tak nak masuk. Tak nak masuk. Daripada orang pergi tanya tak nak masuk, sekarang penuh. Rezeki Allah Ta'ala beri. Tetapi tak sempat pula pergi ke surau. Tengok, kita rasa nak cari rezeki barakah. Saya pernah tanya, kenapa ni tak ada nampak ke surau. Oh, dia tak sempat Ustaz. Saya tak boleh tinggal tempat cashier ni. Nak harap kat orang lain, tak boleh nak harap mana. Masya Allah, tabarakallah. Ujian kat situ pula. Daripada senantiasa ada dalam majlis ilmu, dia antara orang yang tetap dalam majlis ilmu, akhirnya memang tak ada langsung. Mula-mula semasa dia naik tu adalah 2 hari seminggu, kemudian sekali seminggu, kemudian tak ada langsung. Masya Allah, tabarakallah. Takut Allah. Allah nak beri sekelip mata, daripada miskin pada kaya, daripada kaya kepada miskin, daripada baik kepada kurang baik, daripada kurang baik kepada baik, sekelip mata. Sebab itu jangan lupa mulut ni senantiasa minta pertolongan dengan dia. Minta. Tuan-tuan duduk dalam masjid, tempat barakah, doa. Kemudian waktu hujan turun sekejap lagi ni, kalau takdir hujan turun, waktu mustajab, doa. Dia duduk membebel tepi garah motosikal, tak ada guna. Oh, hujan pula malam ni, bila nak berhenti apa. Kamu cakap bila pun, kalau Allah tak beri berhenti, tak berhenti. Doa. Nabi pun ajar, kalau kita hujan, tiba-tiba kita tak nak pada hujan tersebut, kita doa macam mana? Jangan doa berhentikan hujan. Ya Allah, berhentikanlah hujan. Jangan. Sebab masih ada lagi orang lain, makhluk lain yang nak kepada air tersebut. Nabi doa macam mana? Nabi kata, kamu doa macam ni, Allahumma hawalaina wala alaina. Kamu doa macam tu, Allahumma hawalaina, ya Allah, alihkan hujan ni ke sekeliling aku, bukan ke atas aku. Dah kita tak nak. Dia pergilah sebelah-sebelah sana. Lepas kita pergi sini, sirahlah kat mana-mana pun, cuma minta alih tempat lain memerlukan lagi. Cuma aku tak nak balik rumah. Nak balik rumah, tak nak basah. Jadi hawalan ni, ataupun hujan lebat sangat, kita rasa dah banyak sangat dah, jangan minta berhenti. Allahumma hawalaina, alih ke tempat yang memerlukan air. Doa. Tak tu cara kita ni. Nabi ajar apa-apa pun dia nombor 1. Kita belajar pun sama, nak faham, ya Allah, aku belajar malam ni, aku minta kamu buka pintu ilmu padaku, beri faham agama. Minta apa-apa, minta dengan Allah Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah.
Allah tidak memberatkan seseorang melainkan sekadar kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Jangan pusing. Apa-apa musibah bepanan kita rasa berat. La yukallifallahu nafsan illa ma ataha. Allah sekali-kali tidak memberatkan kepada mana-mana jiwa, mana-mana manusia, mana seseorang, melainkan kekadar kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Kamu mampu banyak ni, jangan risau. Kamu je rasa tak mampu, kamu mampu sebenarnya. Allah timpakan ujian tu sebenarnya kita mampu. Yang jadikan kita tak mampu sebab apa? Sebab kurang kesabaran tu sahaja. Kalau kita yakin musibah apa kamu beri pun aku mampu sebenarnya hadapi. Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Orang-orang yang dalam kesempitan adalah ingat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Ingatlah, orang-orang yang pertama Allah beri bebanan mengikut kadar kemampuan seseorang. Dan kalau kamu rasa susah, insya-Allah hakikatnya kamu mampu. Dan ingat, setiap kesusahan yang Allah beri itu akan ada kesenangan selepas itu. Sabar sekejap, insya-Allah selepas susah ada senang. Tuan-tuan kena apa? Sakit, pernah sakit yang teruk, pernah. Lepas tu sekarang sihat dah. Lepas susah senang. Pernah hadapi kerenuh anak-anak, pernah. Sekarang macam mana? Alhamdulillah Ustaz, sekarang ni dia pula kirim duit kat saya. Dulu bukan main lagi degil, kerah kepala apa dengan nasihat susah. Sekarang dia pula tanya khabar kita. Tengok Allah beri. Cuma sabar sekejap. Apa sekalipun, insya-Allah. Allahu Akbar. Kita dahulu bujang semua, tiba-tiba ada isteri. Allah beri. Kadang-kadang ada orang nak kat aku, ada orang nak kat aku. Tengok 5 orang dah anak. Tengok. Dulu ada orang nak kata ada 5 orang dah anak. Macam tu. Selepas susah senang. Kena letak macam tu. Setiap ujian Allah Ta'ala beri, tak apa, sabar. InsyaAllah kalau belum sampai kematian aku, akan ada cahaya yang terang di ujung sana, insyaAllah. Itu janji Allah. Innamal asri yusra. Sesungguhnya setiap kesusahan itu akan diiringi dengan kesenangan, insyaAllah. Allah, orang belajar macam tu juga. Orang yang belajar sungguh-sungguh susah. Orang yang belajar sungguh-sungguh susah. Allah payahnya nak belajar, letihnya nak ulang alik, pergi balik, pergi pagi balik tengah hari, petang ada majlis ilmu pula, pergi pula balik pula, lepas isyak ada lagi kata orang pukul 10 malam mengajar. Allah, habis pukul 11 pergi, letihnya. Tetapi ingat, selepas bertahun-tahun, selepas tu senang kamu. Orang pula yang orang lain pula yang susahnya, ni macam mana nak buat ni? Tanya kita mudah je jawab. Ni macam mana ni nak susah soalan ni? Tanya dia jawab senang-senang saja, begini. Dia dah lalu susah sebelum senang. Kita jangan nampak dia senang saja. Apa-apa bentuk akhirat sama, bentuk dunia pun sama. Sebelum kesenangan, biasanya dengan kesusahan. Kawan saya dalam hampir sebulan lepas datang dengan Range Rover Baby Blue. Dia beli second dah tahun 2009, dalam 500,000 beli. Tetapi dia cerita, Ustaz, sebelum ni saya pernah bankrupt. Tu dia. Kita nampak senang isteri 3. Sebelum nak isteri 3 tu bankrupt dahulu. Anak berapa belah dah sekarang. Pendapatan 100,000 sebulan. Tanah tak tahu apa ekar, rumah apa, syarikat ada 5 company, macam-macam dah dia buat. Tapi sebelum tu saya bankrupt dulu, Ustaz. Allah, kita tengok sedap, senang sekarang, macam-macam ada. Kereta berapa biji saya tanya dia. Dia beri kat ayah dia pakai Mercedes ke apa. Saya tanya kereta demo berapa biji lah. Minta maaf Ustaz, Ana tak ingat berapa biji. Allah, banyak kata dia. Dia cakap macam tu ya, Masya Allah. 10 tahun.
Daripada dia zero kepada jutawan 10 tahun dia masa. Tapi kalau orang kenal dia semasa jutawan, orang akan nampak sedap kamu senang, sedap kamu senang, sedaplah kamu senang. Itu je orang nampak. Begitu juga ahli syurga. Orang nampak sedaplah kamu dapat syurga, sedaplah kamu dapat nikmat dalam kubur. Orang lain kena azab. Kamu tahu tak atas dunia tak tidur malam, tidur tak cukup. Kamu tahu tak dia rela berikat perut kerana nak laksanakan ibadah puasa. Kamu mah tahu tak dia sanggup berkatakan kebenaran walaupun telinga dia dicaci maki macam-macam. Kamu nampak senang, akhirat dunia sama. Sebelum kesenangan biasanya kesusahan terlebih dahulu. Dah sama je tuan-tuan ya Allah. Sebab itulah apa-apa bila nak buat ibadat ni kita fikir balik. Rasa malah lah. Saya tak kira lah tuan-tuan nak baca Quran ke, nak sedekah rasa sayang harta, nak tegur orang rasa macam kita rendah diri sangat, jadi kata macam hina sangat. Korban dahulu. Korban susah dahulu biar rasa tak selesa demi untuk kesenangan selepas itu insya-Allah. Allahu Akbar. Ingatlah Allah akan memberi kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Allah telah menjadikan faktor yang diambil kira ialah keadaan suami senang atau susah, kembali kepada bab nafkah, yang mana Allah beritahu yang memberi nafkah itu dia ambil kira. Dia nak beri banyak ke isteri, dia nak beri sedikit, tengok dia tu jenis kemampuan macam mana. Kalau dia jenis kemampuan lebih, tiba-tiba beri dengan kemampuan seumpama orang sedikit, dia masih tidak menunaikan tanggungjawab yang betul mengenai nafkah. Saya beri dah, isteri saya makan apa beri? Adalah lauk. Kamu ni kalau tengok taraf kamu ni sepatut lebih lagi. Padanlah setakat naik hidup atas dunia cukup tu. Tak. Kamu orang kaya, ingat kamu kena beri lebih sebab kamu adalah orang di kategori kaya. Isteri kaya, isteri miskin apa tak berubah keadaan nafkah suami. Tapi kalau kamu kaya, ya kamu kena beri lebih. Kalau kamu miskin, kamu beri kurang tu dah kira lepas tanggungjawab. Tak sama jumlah suami yang kemampuan lebih dengan kemampuan kurang. Dari segi jumlah nafkah terhadap isteri masing-masing tak sama. Dia tengok kepada keadaan kesenangan, kemampuan dan kesusahan suami. Dulu gaji kita 3,000, sekarang gaji kita 10,000. Lain jamu kat isteri, lain cara makan. Dah jangan diingat kita cara dulu lagi. Nah, kalau dulu 3,000 sekarang 10, lain lah. Cara makan tu lain. Allahu Akbar. Bukannya bergantung kepada tahap dan kedudukan isteri. Syarak telah mengkategorikan kemampuan suami kepada 3 tahap. Pertama, senang atau kaya. Pertama, suami kaya. Yang kedua, sederhana. Dan yang ketiga, fakir. Senang ataupun kaya, sederhana, dan yang ketiga, fakir. Dalam menentukan suami berada di tahap mana, adat kebiasaan setempat adalah penentunya. Jadi kita nak ukur macam mana aku ni kaya ke miskin ke apa, itu adat setempat. Al-adatu mahkamatun. Adat setempat dijadikan sumber hukum. Nah, jadi kalau masyarakat kat sini kata, mu kalau macam ni, mu orang kaya di sini ni. Bukan kita sendiri dah. Orang yang biasa dapat 1,000 tiba-tiba dapat 3,000, dia rasa kaya. Kaya aku bulan ni, rasa segar, rasa duit banyak dalam poket ni. Sebenarnya susah lagi. Sebenarnya tak sempat habis bulan pun habis dah piti. Tapi sebab dia biasa dapat 1,000, tiba-tiba dapat 3,000, rasa banyak. Sungguh. Nah, serupa anak kita biasa beri duit sekolah RM3, tiba-tiba beri RM10. Banyak. Esok balik sekolah kan habis dah piti. Benda tak sepatut beli.
Nah, roba ada dah beli roba hak kepala arnak pula. Yang macam tu. Budak-budak akhirnya habis biti 10 ya. Tak. Jadi kaya ni bukan kita menentukan, Allah menentukan. Dan biasanya kita tahulah, biasanya kita sendiri pun akan tahu, aku ni dah orang senang ni. Nah, kita sendiri pun tahu. Tak, kita tengok keadaan sekeliling kita ni orang senang, orang sederhana ataupun orang susah. Nah, jadi mengikut perkiraan suasana setempat tu sebagai ukuran kita termasuk dalam kategori mana satu. Dalam menentukan dia ada setempat yang menentukan. Nombor 1, suami yang kaya wajib memberikan nafkah seperti berikut. 2 cupak. 2 cupak ni berapa banyak Haji tahu tak 2 cupak? Orang dulu ni cupak gantang 4 cupak 1 gantang kan? Betul? 4 cupak 1 gantang. 1 gantang berapa ratus gram? 700 ke 800? Lebih kurang dah. Kalau kata 800 gram berarti 1 cupak 200 gram. 2 cupak 400 gram. Lebih kurang lah. Ukuran lebih kurang. Tak sampai 1 kilo lagi. Suami yang kaya wajib memberi nafkah seperti berikut. 2 cupak makanan asasi penduduk setempat setiap hari, termasuk keperluan yang diperlukan untuk menjadikannya roti. Kalaulah jenis roti, roti ni perlu air, perlu apa, nak bancuh dia apa semua, nak kacau, nak uli apa semua. Okey, baik, suami kena sediakan lebih kurang 400 gram. Maksudnya isteri dapat makan banyak tu, cukup lah tu. Nah, kalau suami kaya lagi, suami kena beri 2 kilo sehari dah. Tak payah beri, tak habis dah 2 kilo cukup dengan 400 gram. Banyak dah tu makanan untuk 3 kali makan, kita kata setiap hari. Termasuk keperluan yang diperlukan untuk menjadikannya roti. Kalau gandum, kalau dengan beras, tak kira lah. Dapur nasi, kita kata. Apa yang nak menjadikan dia tu, kalau dapur nasi tu sekali beli ya, tapi kena beli hakikatnya. Suami boleh juga menjadikan roti yang telah siap. Tak, suami nak beli gandum, kemudian dengan apa pekakah apa untuk buat roti semua, ataupun boleh beri yang siap. Isteri memasak sendiri pun boleh, kalau isteri redha. Kalau isteri tak redha, dia berhak kalau tak nak memasak. Bang nak makan apa hari ni? Saya nak makan. Bang tolong beli makanan. Bukan tolong beli, memang wajib beli. Ada dah kan, beras ada dah. Tu satu plastik 10 kilo, cak rambutan baru beli. Ikan ada dah dalam peti, bawang ada dah. Dia kata saya tak nak memasak, saya letih. Awak ni apalah, pemalas betul. Dia pun kata, bang 10 tahun kahwin berapa kali abang memasak? Kita nampak dia malas selalu. Kita berapa kali memasak? Kalau dia cakap macam tu, kita nak jawab macam mana? Kalau dia kata, mana lebih banyak, saya atau abang yang memasak? Orang cakap macam tu pula dia. Nak lepaskan diri nak lepaskan diri nak. Orang cakap begitu pula. Malah tak apalah, abang keluar beli makanan siap. Memang kena pergi beli pun. Marah ke tak marah, ke tanggungjawab. Nak tanggungjawab, beri isteri makanan, kena faham. Bukan beri isteri benda yang perlu dibuat untuk menjadikan makanan. Sebab tu kalau isteri tak nak memasak, kita tak boleh paksa. Bahkan wajib sediakan makan yang telah masak. Kalau dia sanggup nak masak, alhamdulillah. Kalau dia tak nak memasak, kita paksa dia memasak, dia wajib memasak. Tetapi kat situ dia buat dalam keadaan tidak rela, dia berhak minta upah. Tu sahaja. Allahu Akbar, susahnya. Tanggungjawab begitulah. Apabila kita nak mati ni, tanggungjawab terhadap anak isteri, lepas ke tak.
Maka sayugia kita pun rasa banyak ni, rasa tak tertunai ni. Banyak lepas gitu je, beli makanan lepas dia memasak, beli makanan lepas dia memasak. Kita lepas tangan hakikatnya kerja kita. Maka sayugia adalah sebahagian masa yang abang minta maaf lah, ada salah silap abang dengan yang apa-apa tak tertunai, kekurangan apa, minta maaf. Memang kita ada salah. Dengan anak pun sama. Kita kadang-kadang kita marah tempat yang tak sepatutnya kita marah. Minta maaf. Tak ada rugi pun, tak ada rugi. Kita ajar dalam keadaan kita mendidik. InsyaAllah kalau satu pihak senantiasa meminta kemaafan, maka satu pihak lagi akan mudah juga untuk memohon kemaafan. Dia akan jadi sama-sama mudah minta maaf. Cuba minta maaf lah. Isteri pun selalu lah, ya minta maaf lah, saya ada buat salah silap. Macam tu. Kalau kita marah dia marah balik. Dia macam cumi, minta maaf, dia minta maaf juga. Masya Allah, tabarakallah. Banyak tanggungjawab tak tertunai. Sungguh dengan anak isteri kita ni. Allahu Akbar. Alasan kita, abang cari rezeki, awak sediakan makanan kat rumah. Tak buka balik kitab fiqh, balik satu persatu kitab fiqh, semua tanggungjawab beri nafkah adalah ke atas suami. Nafkah makan minum. Makan minum maksudnya nafkah kita beri, dia boleh makan lah. Itu nafkah makan minum. Bukan kata beri kena buat dulu, kena ambil masa begitu begini, tidak. Allah, Masya Allah, tabarakallah.
Astagfirullah. Allahumma rabb hadhihi at-ta'ati wa Muhammadan wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ulumi fid darin amin. Suami yang kaya wajib memberikan nafkah seperti berikut. 2 cupok. Ya, minta maaf saya tengok dalam Google tu cupok tu 1 cupok 900 gram. 900 gram. Jadi 2 cupok 1.2 kilo. Lebih kurang lah, lebih kurang macam tu. Ada yang kata lebih lagi jumlah dia. Jadi berbeza pendapat sikit kat situ. Nombor 2, memberikan al-udum, makanan yang dimakan dengan roti. Bukan setakat gandum yang dibuat roti, tetapi ada lauk dia. Bagi suami yang kaya, suami yang ada memang kemampuan dia berlebih-lebih, maka bukan setakat roti tanggungjawab dia, bukan setakat nasi, tetapi memberikan al-udum, yakni lauk, makanan yang dimakan dengan roti, yang menjadi kebiasaan penduduk negeri tersebut, iaitu makanan yang menjadi kebiasaan orang kaya di tempat itu. Kalau kat sini orang kaya makan apa? Ketam lah kita kata. Ketam apa? Enggak. Kalau lobster tu kayangan sangat kita kata. Ketam, udang galah. Kalau ikan tergiri, ikan siakap ni murah sebenarnya. Ikan tergiri, ikan apa lagi yang mahal? Kapu mahal. Jadi tu makan orang kaya. Ataupun jenohok. Dan jenohok mahal, RM30 ke sekilo dah. Tu makan orang kaya, makan macam tu. Masalah dia dah puas makan, dia rasa tak, isteri rasa tak nak dah, saya nak makan biasa-biasa je bang. Puas dah makan ketam, udang galah apa. Awak nak makan apa? Saya nak makan lobster. Itu mahal lagi tu. Kena dak lobster ni, makan pandai sebut saja. Dia nak makan, kalau lebih tu kayangan sangat. Tapi kita kata lebih ke macam itulah. Maka perlu suami menyediakan lauk pauk seumpama itu terhadap isteri dia. Kalau roti orang makan dengan apa? Dengan kari kambing kau, dengan apa macam itulah. Masya Allah. Para ahli fuqaha membincangkan secara panjang lebar perkara ini, tetapi realiti sebenar adalah merujuk kepada adat kebiasaan penduduk setempat. Cerita yang ni kata dok makanan begini, yang ni kata makanan begini. Akhir sekali tak selesai masalah. Sebab lain tempat, lain cara pemakanan dia. Kadang kemampuan kaya lain tempat, lain cara. Jadi kembali kepada uruf ataupun keadaan, kebiasaan tempat tersebut. Pakaian. Yang ketiga pakaian. Pertama makanan, yang kedua lauk pauk, yang ketiga pakaian. Pakaian yang layak bagi isteri orang kaya di kawasan tersebut. Ingat, apabila sebut isteri orang kaya, jangan kita ingat orang kaya yang tak reti agama. Saya kaya pakai dia harga 2-4-5 ribu, adalah buci apa belah kat pohon apa semua. Jangan ingat macam tu orang kaya. Ni orang kaya Islam lah. Orang kaya Islam, pakaian dia tetap dengan kain kualiti yang mahal, tetapi fashion dia jangan ingat bila kaya ni fashion boleh macam-macam, tidak. Masih tetap mengikut cara Islam, tetapi mungkin dengan kualiti kain tu lain sikit.
fashion dia pun lain sikit tetapi tidak berlebihan. Ialah dapat dilihat dengan jelas melalui jenis dan mutu pakaian yang biasa dipakai oleh penduduk setempat. Biasanya orang kaya ni kalau kain pasang dia apa semua dalam rasanya 300-400 ringgit lah sepasang. Kurang lah. Saya beranggapan ya, tuan-tuan lebih tahu tempat tuan-tuan. Kalau yang biasa-biasa 100 lebih sepasang. Kalau 60 ringgit tu kira susah tu. Kalau 60, 70. Yang tu yang paling murah kat kedai pun. Nak cari hak murah lagi tak ada. Nak jadi tu lebih kurang cara pemakaian penduduk setempat. Tuan-tuan lebih mengetahui. Jadi pakaian dia ambil kira makanan asasi dan juga lauk pauk. Termasuk juga di dalam konteks pakaian ialah perabot. Rumah kosong, duit ada, tak letak kursi, berdosa tuan-tuan. Duit ada, mampu beli katil, beli toto saja untuk isteri, berdosa tuan-tuan. Itu juga kewajipan nafkah, termasuk perabot, hamparan, alatan memasak, katil, selimut, cadar, semua kata ulama. Itu adalah satu nafkah yang wajib atas suami. Kalau isteri tak redha, kita mampu beli katil, tak beli tilam saja, berdosa suami. Jangan. Itu disebut jelas dalam kitab fiqh. Dia sebut satu-satu. Kat dapur satu-satu dalam kitab fiqh sebut. Ada sudu, garpu, pisau, lesung, apa semua sebut. Sekarang tak payah lesung lah, blender sekarang. Pakai blender, pandai-pandai sendiri. Tapi keperluan yang perlu ada di dapur, sama suami perlu tunaikan. Kena ada kualinya, kena ada periuknya, kena ada apa-apa untuk menyediakan rumah dengan sabun mandinya, dengan shampoo dia, dengan alat potong kuku, semua yang diperlukan wajib disediakan oleh suami. Sebelum ni kita rasa pelik. Orang Arab apalah dia kahwin susah. Orang Arab ni kalau nak kahwin, yang pertama kena ada rumah, yang kedua fully penuh dia punya perabot. Penuh perabot dalam rumah dia. Apa ni melebih-lebih? Bukan melebih-lebih, wajib sediakan kalau suami mampu. Bukan lebih-lebih dah, peti ais kena ada. Lepas tu apa lagi? Peti ais je lah. Television tak tahulah television perlu ke tak. Beli television, hangit ikan kat dapur pula. Tu masalah. Tapi peti ais, mesin basuh, semua tu perlu sekarang. Kalau suami mampu sediakan, memang perlu sediakan. Allah. Itulah nak kahwin. Ada seorang kawan saya pun, saya pelik lah seorang kawan saya ni. Dia isteri dua. Dia kerja biasa saja, kahwin dua. Yang saya pelik dia, kata pelik apa? Dia kerja kat lain. Dia dulu kerja kat saya. Sekarang dia pindah. Tetapi petang dia balik kerja pukul 5 tu, dia singgah tempat kerja saya, tempat lama ni, sebab ada kawan-kawan dia kat situ. Dia lepok sampai pukul 9, 10 malam baru dia balik rumah. Tiap hari isteri ada dua. Saya pelik apa? Sebab kita dah belajar dah. Apabila seseorang ada lebih seorang daripada isteri, maka wajib dia adil dalam bab bermalam. Kalau kata dia kerja siang pukul 8.45, berarti malam pukul 7 hingga 6 pagi esok, wajib dia berada di rumah salah seorang isteri dia. Kalau dia pukul 7 pukul 6 lah kita ambil, 7 sampai 6, 11 jam kita kata untuk bermalam. Maka kat rumah isteri 1 11 jam, kat rumah isteri 2 pun 11 jam. Kalau tak cukup jam dikira tidak adil. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut untuk berlaku adil, kamu rasa takut tak dapat berlaku adil, maka kamu kena kahwin seorang sebab kamu duk tanggung dosa. Tu saya pelik. Tu bab nafkah. Ini bab nafkah dari segi masa.
Saya pelik, berani kahwin dua tapi balik lewat. Mana hak bermalam? Bukan hak peluk isteri, bukan suruh peluk 11 jam semalaman, tidak. Bermalam maksudnya balik rumah isteri, yang isteri duduk kat mana. Susah tuan-tuan, ya Allah. Jarang yang mampu ni. Kalau bab pembahagian masa, kahwin 2-3 mampu, beri makan, pakaian mampu, bab masa nak bagi sama rata tu cara yang mampu. Itulah masalah dia. Kecuali dia minta izin dari isteri dia. Hak awak ni abang kena ada kat rumah ni 11 jam setiap malam. Jadi abang minta izin, abang balik lewat, boleh tak? Dia minta izin. Isteri tak izin, balik lewat juga, berdosa. Bukan derhaka kepada suami, berdosa. Bukan berderhaka pada isteri, tetapi berdosa dari segi tidak berlaku adil terhadap isteri. Tapi ada seorang tu ustaz, dia kahwin dua, dia tak balik rumah nombor 1, balik rumah nombor 2 je. Tak apa. Kenapa? Sebab isteri nombor 1 dia mati lama dah ustaz. Tak apa. Dia tak balik. Kalau ada 2 lagi, ada 3 lagi, kena berlaku adil. Payah, masya-Allah, tabarakallah. Tetapi la yukallifullahu nafsa. Allah tidak memberatkan seseorang mereka dia mampu sebenarnya. Kalau dia tak mampu, dia je pandai-pandai buat tak mampu. Hakikatnya dia mampu. Supaya sekarang lah solat 5 waktu ni mampu dah. Mampu, sebab tu Allah taklifkan 5 waktu sehari semalam. Kalau tak mampu, Allah buat zalim pula pada hamba dia. Ni buat benda yang tak mampu buat, akhirnya masuk neraka. Zalim. Allah buat benda yang mampu dah, tetapi berapa ramai yang cukup? Yang masalah tak cukup tu bukan masalah kamu tak mampu, kamu tak ambil perhatian, tak usaha, tu je. Ya Allah beri tu mampu dah, insya-Allah. Tetapi tiba-tiba tak mampu buat, kamu. Bukan masalah takdir qada Allah, ketentuan Allah, masalah perangai dan sifat kamu tu masalah. Insya-Allah. Dalil kebiasaan setempat urus sebagai penentu ialah firman Allah Taala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajiban bapa pula ialah memberikan makanan dan pakaian kepada ibu menurut cara yang sepatutnya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kuliah kita tangguhlah. Kita tangguh kuliah kita akan sambung tahun depan. Kita tangguh lama sikit. InsyaAllah. Wallahu a'lam.